Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slot PDPR 2 Iltizam pada minggu ini, cikgu akan terus kepada silibus matematik KSSM tingkatan 2 bab yang ketujuh iaitu koordinat. Okey, ini adalah René Descartes. Okey, René Descartes adalah ahli matematik yang memperkenalkan satah Cartès. Kadang-kadang macam-macam cara orang sebut. Ada yang sebut satah Cartès, ada yang sebut satah Cartès, ada yang sebut satah Chartès dan sebagainya. Okey. So kamu perlu tahu bahawa ahli matematik yang memperkenalkan satah Cartès ini ialah René Descartes. Okey, seterusnya sebelum kita belajar dengan lebih lanjut tentang satah Cartès, kita perlu kenal dahulu apa yang terdapat dalam satu satah Cartès. Okey, paksi yang mendata di bahagian bawah ini adalah paksi X dan dilabelkan dengan huruf besar X. Okey, manakala paksi yang mencancang ataupun paksi yang menegak ini adalah paksi Y dan dilabelkan dengan huruf Y besar. Manakala persilangan ataupun titik persilangan dekat sini, okey, ini adalah titik persilangan di antara paksi X dan paksi Y. Ini dikenali sebagai asalan dengan koordinatnya 00 dan biasanya dalam matematik dia dilabelkan dengan huruf O, asalan. Okey, nilainya adalah 00. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin memplot ataupun menandakan titik pada satah Cartès, kesemua titik dalam satah Cartès ditulis dalam pasangan tertib PXY, di mana huruf yang sebelah kiri ini mewakili koordinat X, manakala huruf yang di sebelah kanan mewakili koordinat Y. Seterusnya ialah skala. Skala dalam satah Cartès merujuk kepada nombor-nombor yang ditulis di sepanjang paksi X dan juga paksi Y. Okey, kalau kita lihat skala paksi X ialah nombor yang ditulis pada paksi X di mana satu petak mewakili satu unit. Okey, dia menggunakan sifir 1 ataupun gandaan 1. Okey, jadi 1 nisbah 1. Skala ditulis dalam bentuk nisbah. 1 nisbah 1 bermaksud satu petak mewakili satu unit. Okey, nombor yang di sebelah kiri ini adalah satu petak mewakili satu unit. Okey, satu petak mewakili satu unit. Manakala skala pada paksi Y juga ialah 1 nisbah 1. Bermaksud satu petak mewakili satu unit. Okey, bagi contoh yang kedua, kalau kita lihat skala pada paksi X, okey, satu petak mewakili 2 unit. Dia menggunakan sifir 2 ataupun gandaan 2. Jadi 1 nisbah 2. Manakala skala pada paksi Y pula ialah 1 nisbah 5, iaitu satu petak mewakili 5 unit dan nombor tersebut akan menggunakan nombor-nombor gandaan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Okey, bagi contoh yang ketiga, skala pada paksi X ialah 1 nisbah 10, iaitu menggunakan gandaan 10, manakala bagi paksi Y, okey, nombor ditulis pada setiap senggatan 2, jadi mewakili 2 petak. 2 petak mewakili 1 unit, jadi skala ialah 2 nisbah 1. Okey, itu adalah cara macam mana kita ingin menulis skala bagi suatu satah Cartès. Seterusnya ialah memplot titik pada satah Cartès. Sebagai contoh, plot titik P43 pada satah Cartès di bawah. Okey, sebenarnya 4 ini adalah mewakili koordinat X dan 3 ini mewakili koordinat Y. Jadi pada peringkat awal, cikgu akan tunjukkan macam mana cara kita plot titik P. 4 bermaksud memotong nombor 4 pada paksi X ataupun dikenali sebagai pintasan X. Okey, pintasan X ialah 4 dan pintasan Y ialah 3. So, titik persilangan antara pintasan X dan pintasan Y itu adalah kedudukan bagi titik P43. Okey, contoh yang kedua, P negatif 2, 3. Okey, pintasan X ialah negatif 2 dan pintasan Y ialah 3.
So dekat sini adalah kedudukan titik P negatif 2, 3. Okay, itu cara macam mana kita nak plotkan titik pada satu satah kertas. Tapi sebenarnya dalam keadaan biasa kamu tidak perlu melukis garis putus-putus. Okay, garis putus-putus itu hanya dilukis untuk memberi kefahaman yang jelas kepada kamu idea asal macam mana suatu titik itu diplot di atas satu satah kertas. Okay, titik seterusnya ialah P03. Okay, apa yang penting dekat sini, apabila salah satu daripada koordinat X atau Y bernilai kosong, bermaksud titik tersebut akan berada betul-betul di atas paksi, sama ada di atas paksi X atau paksi Y. Dan kalau kamu lihat dekat sini, nilai 3 tu adalah nilai bagi koordinat Y. Bermaksud titik P ini berada di atas paksi Y pada nombor 3. Okey, dekat situ. Itu adalah kedudukan bagi titik P. Kemudian contoh yang seterusnya, plot titik Q negatif 40 pada satah kertas di bawah. Okay, sama juga apabila salah satu koordinat dia bernilai sifar, maka titik tersebut akan berada betul-betul di atas paksi dan negatif 4 ini adalah nilai bagi koordinat X pada nombor negatif 4. So itu adalah kedudukan titik Q. Okay, kita teruskan lagi dengan menyatakan koordinat bagi suatu titik di atas satah kertas. Sebagai contoh, kita ada satu titik P dan apabila kita ingin menyatakan koordinat, pastikan awak lihat di bahagian pintasan X terlebih dahulu. Okay, pintasan X ialah 2, pintasan Y ialah 1. Jadi koordinat P ialah 2, 1. P 2, 1. Okay, sangat penting dekat sini kita perlu lihat X dahulu dan barulah diikuti dengan Y. Okay, koordinat yang kedua ialah Q. Pintasan X ialah negatif 5, pintasan Y ialah 4. Jadi koordinat Q ialah negatif 5, 4. So amat penting di sini apabila kita menulis koordinat bagi sesuatu titik, perlu kita tuliskan koordinat X sebelah kiri dan koordinat Y di sebelah kanan. Okay, kita tidak boleh menukar kedudukan bagi kedua-dua koordinat itu sesuka hati. Okay, titik R. Titik R, pintasan X ialah 5, pintasan Y ialah negatif 2. Jadi koordinatnya adalah 5, negatif 2. Okay, kamu boleh lihat apabila kita dah mahir, kita tak perlu melukis garis putus-putus untuk melihat pintasan pada paksi X dan Y. Okay, kita boleh lihat saja dan terus tuliskan koordinat. Okay, titik S berada betul-betul di atas paksi, bermaksud salah satu koordinatnya adalah sifar. Dan oleh kerana S terletak di atas paksi X, maka nilai bagi koordinat S ialah negatif 3 sifar. Okay, dan bagi T terletak di atas paksi Y, jadi koordinat T adalah sifar 3. Okay, sifar 3. Seterusnya kita akan lanjutkan lagi sesi kita dengan menentukan jarak di antara dua titik dengan kaedah lukisan. Dan ada dua kes dekat sini. Pertama, apabila salah satu daripada koordinat X atau koordinat Y dia sama. Dan dalam kes ini kita akan dapat satu garis yang menegak ataupun mendatar. Dan kes yang kedua, apabila kedua-dua koordinat dia berbeza, yang ini lagi sukar untuk kita tentukan jarak kerana kita perlu menggunakan teorem Pythagoras. Okay, kita lihat yang pertama. Sekiranya koordinat X atau Y dia sama, maka kita akan dapat satu garis yang mendatar ataupun satu garis yang betul-betul menegak. Dengan kata lain, garis tersebut tidak condong. So, apabila garis tidak condong, sangat senang untuk kita kira jarak di antara kedua-dua titik. Sebagai contoh yang ini, kita boleh kira sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 unit jarak. Okay, yang ini pun sama. 1, 2. So, 2 unit. Okay, yang ini 1, 2, 3, 4. So, 4 unit. Dan yang ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. Okay, jadi jarak sangat senang untuk kita kira sekiranya garis yang kita perolehi itu tidak condong. Okay, bagaimanapun sekiranya kedua-dua koordinat berbeza, macam ini agak susah untuk kita kira
jarak di mana kita perlu lukiskan segitiga bersudut tegak. Okey, dan dalam kes ini kita perlu gunakan teknik teorem Pythagoras. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan jarak di antara titik P42 dan titik Q-32 menggunakan kaedah lukisan. Okey, sebagai contoh kita ada titik P42 dan Q-32. Jadi langkah yang pertama awak perlu plotkan titik P42 dan titik Q-32. Okey, kemudian apabila selesai kita plot, kita akan gariskan garis tersebut dan kita dapati garis yang kita perolehi itu adalah satu garis mendatar. Jadi untuk mengira jarak di antara titik P dan titik Q, kita hanya kira berapa petak di antara titik P dan Q. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jarak adalah 7 unit. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, titik C 30, 10 dan titik B negatif 30, 10. Okey, kedudukan titik C. So, ini ada kesilapan B dan C. Okey, titik B adalah negatif 30, 10 dan titik C 30, 10. Okey, kemudian awak sambung dan kita dapati garis yang terbentuk adalah satu garis lurus yang mendatar. Okay, tetapi apa yang penting dekat sini, kalau kamu perhatikan, skala pada paksi X adalah 1/10 dan skala pada paksi Y ialah 1/5. Okay, so kamu perlu berhati-hati, garis yang kita perolehi adalah satu garis yang selari dengan paksi X. Maksudnya, dalam pengiraan jarak di antara B dan C, kita perlu ikut skala pada paksi X, di mana satu petak mewakili 10 unit. Jadi jarak ialah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, jarak adalah 60 unit. So, apa yang selalu pelajar silap dekat sini ialah pelajar mengira jarak tetapi tidak merujuk kepada skala pada paksi X. Okey, contoh seterusnya. Tentukan jarak di antara rumah Baim dan KFC. Okey, kita ada garis P dan Q. Okey, P negatif 5 negatif 3 dan Q 5 2. So, langkah yang pertama kita plotkan dulu titik 5 negatif 3 dan 5 2. Kemudian kita sambung dan kita dapati garis yang terbentuk adalah satu garis mencancang ataupun menegak. So, kita perlu ikut skala pada paksi Y sebab dia selari dengan paksi Y. Kebetulan skala adalah 1/1, jadi jarak adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. So, jarak adalah 5 unit. Okey, kita lihat contoh ini, jarak di antara K dan L dan jarak di antara P dan Q. Okey, mungkin kamu boleh holdkan video, kemudian kamu cuba sendiri dan kamu boleh sambungkan balik video dan kamu boleh semak jawapan. Okey, K dan L kita akan sambung, kita akan dapati satu garis yang mendatar yang selari dengan paksi X. Okey, oleh kerana dia selari dengan paksi X, jadi kita akan ikut skala pada paksi X di mana satu petak mewakili 2 unit dekat sini ya. Skala paksi X adalah 1/2. Jadi jarak adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, jarak adalah 18 unit. Okey, soalan yang kedua, P dan Q kalau kita sambung, kita akan dapati satu garis lurus menegak selari dengan paksi Y. Jadi kita akan ikut skala pada paksi Y di mana satu petak mewakili 5 unit. So 5, 10, 15, 20, 25. Jarak adalah 25 unit. Okey. So, itu adalah cara bagaimana kita ingin menentukan jarak di antara dua titik bagi koordinat X dan koordinat Y yang sama. Okay, so selepas ini kita akan sambung lagi dalam video yang kedua berkenaan dengan kaedah bagaimana kita ingin mengira jarak di antara dua titik sekiranya kedua-dua koordinat X dan Y berbeza menggunakan teorem Pythagoras.
Okey, kita akan berhenti setakat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.